Biasanya network ni biasanya kita gunakan orang kata antara dalam operation site ni kita ni macam-macam cabang kita ada. So kena ni lah. Orang kata memang kena cepat lah. Kena cepat lah. Jadi memang you all memang always kena guna network lah. Yes. Macam saya public transport saya kalau saya nak Madam bayangkan macam mana kita orang ni. Lebih kurang macam mana operasi dekat control center udara. Okey, operasi center udara. Okey, macam saya ni orang kata control center kita sentiasa kena berhubung. Safety kena jaga sebab train sekarang dia tak macam train dulu. Kalau macam saya train operasi train ni semuanya automatik. So memang orang kata memang kena cepat lah. Tapi kalau you tak ada macam mana? Kalau katalah seorang staff tak ada. Biasanya dalam operation site ni kalau macam saya operation site saya dekat stesen. Saya kalau saya punya orang kata saya punya post ni kalau dalam satu shift untuk saya punya area ada dalam maksimum 6, minimum 3 orang. Then barulah staff yang di bawah kami ni yang duduk dekat stesen, setiap stesen. I see. Okey, apa medium komunikasi yang selalu digunakan? Medium komunikasi nowadays biasalah WhatsApp satu. Then kita ada radio. Radio ni walkie-talkie. Radio ni walkie-talkie. Walkie-talkie. Yes. Betul. Then medium lagi satu kita ada kalau kita panggil ni Thales punya sistem komputer lah. Kita nak tengok pergerakan train apa semua kat situ lah. Itu medium komunikasi kita. Apa yang dekat dinding tu, yang pasang dekat dinding tu apa? Itu passenger information display. Yes. Itu pun antara salah satu medium komunikasi kita orang lah. Bagus. Okey. Esok kalau saya keluarkan soalan tu, sila jawab macam tu ya. Right. Okay then. Alright. Good sharing. Orang lain pun boleh. Okay, baik. Kalau tak korek, dia tak cerita. Okay, bagus. Orang lain tak tahu you punya ni kan. Okay. Alright. So kita tengok types of network. Okay. Types of network ada centralized, ada decentralized. Okay, centralized ni it is effective for simple problem. Simple problem kita kata centralized saja. Okay, decentralized network ni it gives the participant a feeling of self-determination and provides more socio-emotional satisfaction. Kalau yang centralized network ni dalam jabatan kita sendirilah. Kita kata simple problem kita call aja lah by phone. Okay, more complicated sikit kita email because kita nak dia lebih formal, ada record. Okay, kalau kata decentralized network ini dia ada personalized lah. You boleh personalize contohnya macam WhatsApp lah okay, dia tidak centralized lah, dia individual Okay, alright. Okay, so two types of network dalam organisasi. Okay, ini ialah communication networks in groups and teams ada wheel network, ada chain network. Chain network ni daripada satu. Ada kelemahan dan kekuatan setiap bentuk network ini Nah, yang ini ialah circle network. Circle network ni biasanya kumpulan kerja, kumpulan tugas macam individual assignment, macam group assignment tu lah. Macam group assignment you boleh berhubung antara satu sama lain ataupun dalam meeting meja bulat okey, perbincangan, negotiation ini all channel network semua boleh cakap ni mungkin lebih sesuai dengan group assignment lah, semua orang boleh cakap dengan antara satu sama lain kan. So all channel network A boleh merah ni boleh cakap dengan biru boleh cakap dengan biru muda boleh cakap dengan kuning ni semua dia boleh komunikasi antara satu sama lain semua sekali. So okay, ada wheel network, chain network, circle network, all channel network. Okay.
Ni kita tengok balik tadi, dia kata apa? Centralized network tadi, ya. All information is passed through central position, ya. There are 3 types of centralized network: chain, wire and wheel, ya. Sorry. Okey, yang ini dekat sini ni sepatutnya ada satu lagi wire network, ya. Wheel, chain, circle network, all channel network, dan ada satu lagi wire network. Alright, chain, wire and wheel. Ya, ni centralized network. Okay. Yang ini centralized network, apa maksud chain? Chain yang mana? Ni ya. Daripada atas ke bawah ni, daripada bawah ke atas balik, dia cakap ya, seorang-seorang pas. Ya. Okay, chain network ni apa maksudnya? In a chain pattern, one person passes information to others down with the line hierarchy, ya. Who then pass it further down their own chain of authority, ya. Daripada bos pertama pergi dekat assistant boss pergi dekat executive officer pergi dekat supervisor pergi dekat assistant supervisor pergi dekat pekerja, ya. Okay, so itu ialah chain network. Ya, sampai kat pekerja dia buat benda lain, ya. Sebab informasi itu telah pun distort, ya, ataupun kita kata mengalami gangguan, ya. Okey, harapnya taklah kan. Macam mana nak elakkan daripada gangguan ataupun perubahan arahan, perubahan maklumat. Tulis, ya. Tulis 1 2 3. 1 buat ni, 2 buat ni, 3 buat ni, 4 buat ni, ya. Okey, walaupun dia pass through tapi informasi tu masih boleh dikekalkan, ya. Sikit-sikit lah mungkin ada perubahan, ada juga, ya. Okay, who then pass it further down their own chain of authority. It allows only vertical movement and is strictly hierarchical. Strictly mengikut hierarki. Ya, okay, itu chain. Alright. Apa advantage dan disadvantage? Advantage dia, there is a leader, a top of hierarchy, useful of tasks that have to be performed within organisation. Okay, there is likely to be loss of information. Ini yang saya sebut tadi tu. Apa disadvantage? Chain, ada loss of information tengah-tengah tu, ya. Asyik pass kat orang ni, pass kat orang tu, pass orang ni sampai kat bawah. Maklumat tu sudah jadi lain, ya. Kalau dalam kelas face to face, biasanya saya akan buat game, ya, information passing game, ya. Orang pertama hantar maklumat pada orang kedua hantar maklumat pada orang ketiga, orang ketiga hantar maklumat kepada orang keempat, ya. Tapi bisiklah, ya, supaya orang seterusnya tak dengar. Sampai ke akhir tu kita suruh dia baca kuat-kuat apa, cakap kuat-kuat apa maklumat yang disampaikan tadi, ya. Adakah sama dengan yang pertama, ya. Mesej itulah telah pun berubah, mengalami perubahan, ya. Okey, so itu disadvantage of chain network. Adakah boleh diperbaiki? Boleh, ya. Boleh guna record, boleh guna tulisan, ya. Catatan, ya, dan sebagainya, ya. Anyhow, tetap juga dia ada banyak kelemahan lah, ya, chain network. Okey. Dan yang ini ialah centralized network Y, ya, Y network, ya. Y network ni, it is a variation of chain. Ya, message move vertically, ya, still vertical, ya, bukan horizontal, vertical, ya, atas ke bawah, between subordinates and supervisors, ya, in the hierarchy. It includes an example of formal communication within a hierarchy. It is somewhat less centralized than will, but more centralized than some of other patterns, ya. Okay, so dia masih juga vertical, ya. Y network ada 2 pula orang atas, ya, yang berkomunikasi kepada seorang di bawah, ya. Okay, lepas wheel network kita tengok decentralized network. Decentralized network ada circle, ada all channel. Ni tak centralized lah, ya. Okay, it is effective when the task requires
The group to perform numerous and varied operation. It is used in complex problem. Complex problem lah. Dia bercakap antara satu sama lain. Circle network ni negotiation biasa guna circle network. Okay. All channel network ni contoh macam you buat assignment kumpulan lah. You kena semua orang kena bagi pandangan. Semua orang sama level dalam kumpulan itu tak ada atas bawah tak ada bos, tak ada apa dalam kumpulan itu semua sama level walaupun ada dilantik ketua kumpulan okey, jadi semua orang berhak untuk berpeluang memberi pandangan pendapat so itu kita kata all channel okey, so saya dah terangkan sikit tadi circle network tu apa macam kita bincang berunding dan meja perundingan lah macam tu circle network dan saya juga dah terangkan sikit apa dia all channel network tadi Okay. So decentralized network ada contoh-contoh dia Okay, apa informal communication channel? Informal communication channel ni selain daripada meeting yang dipanggil melalui email, selain daripada discussion yang organize oleh jabatan anda, unit anda selain daripada training yang memang mengikut jadual selain daripada negotiation yang ada lantikan, yang ada ketah kerja dan sebagainya, itu semua formal. Tapi ada lagi satu bentuk komunikasi dalam organisasi iaitu informal communication channel biasanya informal communication channel ni termasuklah macam kita jumpa kawan-kawan dekat kafe dekat kafe kita sembang pasal organisasi kita face to face ataupun kita sembang dalam WhatsApp tapi bukan dalam WhatsApp group formal kita sembang, kita PM tepi kita PM tepi okay, so yang itu informal communication channel. Informal communication sahaja kita katakan, kita namakan dia grade 1 Irazi mana pula pergi live meeting ni okay, so kita panggil grade 1. Jadi grade 1 punya channel lah ni orang nak cerita-cerita sembang-sembang tepi ni dia guna apa Okay, to satisfy various human needs of members of the organisation, the informal channel is developed. The two basic purpose for this are, pertama, apa yang purpose tujuan informal communication channel, it makes up the shortcomings apa kekurangan shortcomings formal network. Apa kekurangan formal network? Contohnya kita dah pergi meeting, kita tak berapa faham. Lepas meeting kita pergi jumpa pula kawan kita. Tadi tu apa dia? Terangkan sikit. Tu dah yang terangkan sikit di luar meeting tu kita dah kata informal. Kalau kita pergi training, balik kita tak berapa nak faham juga lagi. Kita pergi tanya dengan bos kita yang bagi training tu. Dia kata yang tadi tu bos terangkan dalam training tu macam mana? Adakah ini dia? Jadi yang itu dah kemudian tu dah di luar waktu trading tu kita kata dia informal Okay. Ataupun kita contact siapa-siapalah berkenaan dengan kerja kita contact dia personally. Itu dah jadi informal. Okay, it serve the needs of individual whether or not these needs are the same as goals of the organisation. Dia serve kepada keperluan setiap individu. Jadi adakah informal communication channel ini penting? Penting. Dia juga penting. Jangan rasa macam dalam organisasi ni formal channel, formal communication saja penting. Oh, Irazi tadi terkeluar masuk balik. Tak apa. Line tak okey kot no? Okay. So informal communication ni dia penting. And dia support kepada formal communication channel. Dia support kepada formal communication channel. Okay, so kita ada formal communication channel. Bila combine dengan informal, barulah lengkap. Yang tak bolehnya, yang ada masalah sikit tu ialah
bila channel-channel ini digunakan untuk mengganggu proses organisasi. Ya, yang itu kita kena jagalah sebab dia akan mendatangkan konflik. Ya, konflik sikit okey. Ya, konflik yang berat, yang banyak, dia akan merugikan organisasi kerana dia akan melibatkan kos, buang masa dan sebagainya. Alright? Okay, tak boleh panjang-panjang sangat nak explain. Ada chapter lain. Kalau tak sempat ni, saya voice record lah ya. Chapter yang ke-9 tu nanti. Alright. Grade Y ni saya dah sentuh sikit tadi ya. Grade Y ni ialah komunikasi yang bukan formal. Yang kita cerita-cerita, rumus-rumus. Ya. You tahu tak apa ni bahan mentah dekat luar dah, kita beri contoh contoh mudah. Bahan mentah di luar tu dah harga dah semakin melambung ni disebabkan oleh PKPD ni. Ya. Okey, so disebabkan hal itu maka masyarakat pun mungkin akan tahu tentang perkara tu dan bersedia untuk membeli sekarang dan masa depan tak beli. Ya, tu ada gangguan terhadap ekonomi ya. Okey, tu grade Y yang kita cerita-cerita rumus-rumus tapi memberi kesan ya kepada organisasi kita. Alright? Okey, ataupun macam mana? Kita kata okey, sekarang ni disebabkan oleh PKPD ni saya dengar jangan cakap betul pula ni tahu saya create cerita. Saya dengar apa ni bank akan merge. Ya, ramai staff bank telah diberi pilihan sama ada untuk berhenti secara pilihan ataupun stay dan mungkin juga kemudian tu sekiranya tiada yang nak berhenti secara pilihan akan diberhentikan. Ya. Kalau you dengar betul tu jangan jawab tahu sebab ni masih grade Y lagi. Ya, masih grade Y kan, tak ada lagi berita kan tapi semua dah dengar gosip-gosip betul tak? Bank cannot survive ya, they are not making money ya because orang tak bayar hutang Okay, so perkara-perkara macam tu sebenarnya dia ada kesan positif dan negatif ya. Kesan positif kita kata pihak yang berkaitan boleh mengambil langkah-langkah awal ya. Bila kita dengar perkara-perkara macam tu, kita jangan huru-hara lah, jangan panik lah ya. Kita boleh bersedia dengan lebih awal bagaimana cara untuk mengatasi ya. Okay, kita boleh bincang dulu, kita boleh tengok orang lain buat macam mana ya, tindakan-tindakan yang boleh diambil ya. Jadi kita dah ada persediaan. Itu positif ya. Grade Y juga biasanya akan jadi negatif. Kenapa? Dia akan memberi pengaruh yang negatif kepada orang lain. Ya, bila dengar macam tu, semua orang tak boleh buat kerja. Ya, sebab dah dengar nak kena berhenti kerja. Ya, jadi semakin memburukkan keadaan organisasi yang tu buruklah. Ya. Ataupun kalau bos yang tak pandai ya, menjadikan grade Y ni positif, dia akan melenting, marah ataupun dia sendiri pun panik ya. Okey, so grade Y ni ada positif dan negatif dan dia ialah komunikasi tidak formal ataupun informal communication. Ya. Dia tidak formal ya. Kita kenali dia sebagai nama grade Y. Kenapa grade Y? Buah anggur tu kan dia pusing-pusing bulat-bulat kan. Saya cerita dengan Zain cerita dengan Irazi cerita dengan Aisyah cerita dengan Puliden, cerita pula dengan Shalini. Dia jadi habis semua orang dia cerita. Tu dia panggil grade Y tu, ya. Okay. I heard it on the grade Y. Dia kata saya cerita tadi lah. Dia bisik-bisik nampak ni. Gambar ni. Bisik-bisik sana, bisik sini. Grade Y is an informal communication network within organization. Research reflect that 75% tinggi tu ya of the communication in the grade Y is accurate. Maksudnya organisasi perlu menggunakan maklumat daripada grade Y ni secara positif. Kalau tak guna, you rugi. Because dia adalah 75% accurate. Cuma dia bergantung bagaimana cara kita bertindak balas terhadap grade Y tersebut. Ya, orang duk mengata kita
Oh, orang kata kita betul ke aku ni macam gitu? Kita boleh fikir jugalah. Ya, jadi kalau betul, kita rasa betul, kita perbaiki. Kalau rasa tak betul, mungkin kita tahu siapa musuh, siapa sahabat. Contoh yang macam tu lah ya. Jadi kita kena gunakan grade 1 ni secara positif. Alright? Kita tak boleh elakkan ya, memang dia berlaku ya. Okay, okay, Davis ni sabarlah, tak ada apa. Okay, grade 1 it cannot be crushed, it needs to be skillfully controlled. Dia kena di skillfully control dengan mahir ya. Orang yang berpengalaman, berpendidikan tinggi mungkin ya, dia faham, dia boleh control ya. Sekarang ni you dah belajar, insyaAllah you boleh fikir baik-baik ya, cuba ya. Bagaimana nak jadikan grade 1 ni positif. Okay, so ni untuk belajar bacalah ya. Okay, communication. Did you know? Okay, people remember, manusia ni ingat 10% of what they read. Kalau you baca tu, 10% saja dia kata ingat sekali bacalah. Ya. 20% of what they hear. Ya, ni dah dengar ni, saya explain ni, dah dapat 20% insyaAllah. 30% of what they see. Sekarang ni saya pakai slide ni, tunjuk kat sini, you nampak? Dah 30% dah ya. Jadi 10, you belum baca lagi lah. Kan 20 dengan 30, 50. Okay, 50% of what they see and hear. Ni dua-dua ni. 50%. 80% of what they say. Zain tadi dah explain apa yang dia experience kan. Dia dah tahu dah sebenarnya tu jawapan dia kan. Madam dah kata betul jawapan dia tu. Ya. Okay. So, Zain mesti ingat. Ya, orang lain belum tahu lagi because you tak sebut. Ya, nak dapat 80% ni baik you participate. Nanti saya tengok. Okay ke tak okay kan jawapan. Okay, 90% of what they say and do. Ya, kalau kita buat, kita akan ingat 90%. Ya. So, ini perkara-perkara ni. Sebab tu dalam pendidikan, kita kena ada juga aktiviti you kena baca. Ya, kita ada lecture, kuliah, you kena dengar. Ya, kita bagi suplemen material supaya you nampak, you lihat, ya. And then kita bagi peluang you buat presentation, kita bagi peluang you bertanya, ya, supaya you sebut, supaya you ingat, ya. And then bila you buat ni barulah complete you faham, ya. Tapi kalau yang tak mau participate ya, tak mau dengar, tak mau lihat, tu masalah lah ya. Okey, tambah dengan online ni pensyarah susah sikit nak tahu ya sama ada pelajar faham atau tidak ya, sebab kita tak nampak you ya. Okey, kan kita boleh tengok kan raut muka orang kan, kalau kita jumpa face to face tu kita boleh tengok dia faham ke tak, dahi dia berkerut, muka dia mulut dia cebik ya. Tapi dalam online ni tak nampak, susahlah sikit. Okay. Alright. Okay, tapi masa-masa dah dewasa ni kena tanggungjawab pada diri sendiri lebih sikit lah ya, belajar online ni. Okay. Communication, did you know lagi. If you tell 100 people something without repetition, kalau you bagi tahu 100 orang without ya, tanpa ulang. Tanpa ulang. After 24 hours, 25% forgotten. After 48 hours, 50% forgotten. After 72 hours, 70% forgotten. After 1 week, 96% have forgotten. Tinggal 4% je. Sebab tu you kena ulang, you kena baca. Ya. Kalau ada record, you kena dengar balik. Ya. Supaya you dengar 2-3 kali, you akan ingat. Alright? Okay. Rajin lah. Memang kena rajin lah kan. Kena rajin ya. Okay, supaya kita boleh ingat lah. Jangan tunggu lama-lama sangat baru nak ulang kaji. Nanti you akan lupa. Okay. Dan 2 hari ulang kaji balik. Ya. Cakap senang kan? Nak buat susah sama je. Saya pun macam tu. Ya, saya pun baru habis PhD saya. PhD kali kedua tau ya. Yang kali pertama tu saya tak habis. 6 tahun ya tak habis. Lepas tu adalah sejarahnya tu.
Kemudian tu saya break 2 tahun, tenangkan fikiran dulu semua, settlekan hal-hal rumah tangga macam-macam. Saya register semula lah. Ya, saya register semula 6 tahun lepas. Ya. Alhamdulillah. Ya, minggu lepas baru selesai. Alhamdulillah minggu lepas selesai. Terima kasihlah you all bersetuju untuk tangguh kelas. Kalau tak jenuh saya nak viva dengan nak kelas ya. Alhamdulillah. Okay, so saya hutang budi dengan you all semua insyaAllah. Saya doakan semua kali berjaya. Excellent. Ya? Sampai cerita. Dengar tak? Dengar ke tak ni? Saya seorang je bebel ni. Yang lain tak dengar. Amin, amin, amin. Amin. Jadi mana dengar ni? Dengar madam. Amin. Masa saya minta you tangguhkan sebab saya nak viva. Okay, so macam tu lah. Viva tu dia lah. Dah viva dah lulus lah minggu lepas. Dengar tak? Madam ambil PhD kekhususan untuk apa madam? Kekhususan Subjek. apa? Kekhususan apa? Komunikasi organisasi. Oh. Ni paper yang saya ajar ni lah. Okay, tapi paper you all ni paper basic ya. Mudah kan. Dia adalah sikit-sikit dia dia punya tahap-tahap dia tu kan. Tak apa. InsyaAllah you all boleh. Tak ada masalah. Ya. Tambah grup kita ni sikit. Grup saya semester lepas 78 orang. Punya dahsyat dia. Jenuh saya nak panggil seorang-seorang tu nak tengok dia orang ada ke tak ada. Memang hilang. Tapi ni tak aman 10 orang okey. InsyaAllah okey kan. So macam tu lah kita kena ulang lah. Memang perit. Saya pun berumah tangga menjaga anak-anak saya sendiri. Saya tak ada pembantu. Saya menjaga ayah saya yang dah tua 82 tahun. Sejak 4 tahun lepas ya, selepas arwah ibu saya meninggal ya. Sebelum tu saya menjaga arwah ibu ya, yang terlantar stroke. Saya bekerja sepenuh masa dan saya buat PhD. Faham? Faham tak? Faham, madam. Dan saya faham sangat you all punya kekangan kerja. Ya? Tapi boleh. Maksudnya slowly boleh. Saya pun menangis-nangis. Supervisor saya punya baik lah. Ya Allah tak tahu nak kata. Bagi saya motivasi. Boleh Sharina. Sikit lagi. Okay. Tahniah madam. Tak apa. Saya bagi motivasi kat you all. InsyaAllah. Terima kasih. Bagi motivasi kat you all. Kita dah dewasa ni sebenarnya. Kita tahu nak belajar. Cuma motivasi tu kurang kan. Sebelum tidur, kalau kan saya dah record voice, saya dah share kat you all kan. Sebelum tidur, you dengar balik sekejap, half an hour. Okay? Dengar pagi esok takut lupa. Besok pagi naik kereta, pasang kat kereta. Kan? Macam tu. Okay? Banyak benda saya nak share tapi tak apalah, susah saya nak share online kan. Kalau jumpa face to face tu banyaklah nak cerita ya. Perjalanan saya belajar, saya buat PhD 12 tahun. 6 tahun pada kali pertama, saya pertama kali buat PhD pada tahun 2006. Pada tahun akhir saya buat PhD tu, saya cerita you all dah dewasa semua Jangan cerita dengan orang lain tau. Ni kelas saya saja Saya diceraikan. Jadi melalui telefon je, senang je. Dia call, dia kata dia tak boleh teruskan. Saya pun tak tahu apa-apa sebab saya sedang buat PhD ya. Dengan anak saya yang kecil lagi, dua-dua tu. Sebab tu saya sekarang ada 2 je lah anak kan. Jadi plan masa tu, lepas saya ada PhD saya nak mengandung lagi tapi tak sempat lah ya. So bila kita dengar macam tu kita macam hilang tenaga tau. Dia rasa down habis tak bangun pun tak boleh
Bukan saya seorang je, mak saya pun kena stroke. Ha? Jadi sebab saya tengah belajar kan. Suami tu dia balik, dia dah habis PhD, dia balik awal dan dia berkenan dekat student dia lah. So dia orang kahwin, saya tak ada masalah dia kahwin. Cumanya sebab keluarga isteri baru dia tu tak nak terima dia, tak nak anak dia tu sebagai isteri kedua. Jadi dia ceraikan saya dulu, dia cakap dengan saya selesai dia nikah kat sana, nikah dengan isteri baru dia, nanti dia balik dengan saya. Saya tak nak lah, mana maruah saya. Betul tak? Tiba-tiba saya isteri pertama, saya jadi isteri kedua pula. Saya yang tua ni jadi isteri kedua. Jadi ketika tu saya cakap dia saya tak nak lah. So memang dahsyat lah kan, anak-anak semua ya. So saya balik, pindah sendiri dengan anak-anak kecil-kecil lagi macam tu. So saya tak habis pengajian saya yang kali pertama tu. Saya cuba buat tapi tak boleh habis lah. Balik, bila kita dah balik bertugas dengan kerja lagi, jaga anak-anak lagi. Sebab tu hari tu Wani cerita kan, saya tahu, saya faham sebab saya mengalami. Lepas tu bila saya dah tenang, anak-anak saya dah independent, dah besar sikit, saya register semula. Kalau you nak kata kenapa setengah orang dia dah tak mau dah, saya dah 50 dan gaji saya pun dah cukup untuk menyara kami sekeluarga lah ya. Tapi saya ada cerita-cerita, you faham tak? You kena tahu apa you nak. Hari ni baru saya cakap dengan anak sulung saya. Anak sulung saya dah umur 23 ya. Masa bapak dia tinggalkan dia, umur dia 13. Yang kecil itu kecil lagi lah. Lepas tu, saya cakap dengan dia, apa pun kita nak buat, you kena fix dulu apa cita-cita you. Yang tu lekat dulu and go for it. Yang you plan. You plan ya. Sebelum ni saya takut nak cakap dengan orang tau sebab saya takut tak capai. Tapi saya memang dalam hati saya tak pernah kata saya tak nak. Saya nak. Sebab itu cita-cita saya. Okay. Susah ke senang ke apa tak apalah. Orang nak kata apa. Menangis. Kalau you friend FB saya selalu tulis tapi orang tak tahu cerita apa. Saya tulis untuk saya sendiri sebenarnya. Tapi saya motivate anak-anak murid saya ramai anak murid kan. Dah 20 tahun kerja. Selalu saya tulis tu, jangan menangis Sharina, jangan menangis. Sebenarnya I'm talking to myself. You boleh. Belajar ya. Pandai cari orang untuk share ya. Jangan orang yang cerita-cerita kat luar. Tak mahulah nanti you akan frust balik ya. Cari orang yang boleh dengar sebab kita nak. Ada orang kata janganlah cerita-cerita dengan orang, cakap dengan Tuhan je. Memanglah itu malaikat sangat. Betul tak ya? Kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita nak orang yang boleh bagi nampak respon kan. Kita bukan tak cakap dengan Allah. Boleh. Kita cakap dengan Allah juga dalam doa, dalam tahajud ya. Tapi kadang-kadang kita tak nampak tu. Masalah dia kan. Kita nak ada orang yang boleh beri nasihat terus. So yang cari yang baik. Kalau ada ibu kita lah. Tapi kalau ibu kita dah tua, janganlah kesian kat dia. Saya ingat dulu saya kesian lah mak saya tak lama lepas saya divorce tu. Mak saya stroke. 2 tahun 3 bulan tu dia meninggal. Sekarang ayah saya tinggal seorang. Ayah saya pun minor stroke 2 kali. Jadi orang selalu cakap carilah pasangan untuk ayah. Ayah dah 82 takkan dia nak kan. Masa mak meninggal 4 tahun lepas, ayah dah 78. Dia tak nak. Tapi dia dah minor stroke lagi kan. Dan sebelah kiri tak kuat. Tangan sebelah kiri tak function ya. Maksudnya tak nak lah kan dia nak kahwin lagi kan. Jadi saya lah yang jaga. Faham tak? So you kena ni. Tadi saya makan awal sebelum maghrib sebab saya nak kelas. So kita tahu kat ayah saya, ayah kita makan awal lagi ni. Malam saya ada kelas. Ina ada kelas ni kan. Okey. Macam tu. Kita atur. Ya. So macam tu lah. Okay. Alright. Semua orang boleh insyaAllah. Saya nak tengok. Mungkin ada antara you all ni yang akan sampai PhD. Muda-muda lagi ni. Kan? InsyaAllah. Amin. InsyaAllah.
InsyaAllah Puan. Right? Okay. Tak belajar sangat ni. Dah dewasa ni masing-masing pandai. Tapi cumanya nak cari motivasi untuk you gerak belajar tu macam mana. Okay. So apa dia? Importance of communication in organisation. Communication is considered to be the core of an organisation. Tak ada komunikasi, semua proses dalam organisasi tidak akan berlangsung. Madam buat PhD kat mana, Madam? UUM. Ya. Sebab saya nak mudah. Dulu saya buat di UTM. Saya orang Johor. Saya balik lah. Saya balik sana. Samalah kita. Yalah sama orang Johor kan. Tapi bila buat kali kedua saya dah masuk kerja kan dekat UM. Nak berulang balik Johor tu jauh. Jadi saya register semula di UUM lah. Okay. Hari tu Syalini cerita dengan saya, semua saya faham. Tapi saya tak cerita balik kan. Okay, so tak apa. No worries ya. Pelan-pelan fikir baik-baik ya. Kena clear betul apa you nak. Okay, kena clear betul apa you nak. Kalau you tak clear, you tak akan nampak jalan. Okay, bila you clear apa you nak, baru you tahu siapa you nak tanya. Ya, kena tanya dengan orang macam mana nak pergi jalan tu. Ya, jangan diam saja. Ya, you have to find somebody who can guide you. Ya, kalau tak, memang kita tak boleh lalu. You akan nampak gelap aja. Mana you nak pergi? Okay. So, orang yang dah lalu tu dia dah tahu. So, dia akan guide you. Okay, macam tu dalam study ni lah. Ya. Kenapa berani cakap? Dah 12 tahun melaluinya. Sebelum ni saya tak berani cakap tau. Minggu lepas pun saya habis buat saya cerita dengan orang. Sebelum ni saya senyap je. Ramai kawan-kawan kata saya diam. Tak, saya tak diam sebenarnya. Saya tak pendiam. Saya banyak cakap. Sebab tu saya buat komunikasi. Sebelum ni saya diam sebab saya takut nak cakap. Saya takut apa yang saya plan tak dapat. Okay, Alhamdulillah Allah izinkan setelah 12 tahun. Daripada anak saya kecil, umur 3 tahun saya pergi, anak saya yang kecil tu, umur 3 tahun saya pergi buat PhD. Sekarang dia dah masuk matrik. Umur 18. Baru mak dia dapat PhD. Faham tak? Okay. Congratulations Puan. Thank you so much. Semuanya dengan izin Allah jua. Ya, semuanya dengan izin Allah jua. Plan lah macam mana, kalau Allah tak izin dia tak jadi. Tapi kena usaha. Allah kata usaha, doa ya. Cari orang yang boleh bantu. Okay. Alright, importance of communication. Lagi. Managers ya, pengurus ya. Dalam organisasi biasa kita kata manager lah. Tak kisahlah officer ke manager ke sama. Managers spend 95% of their time on communication. Betul tak? Dekat pejabat, 95% tugas pengurus ini ialah berkomunikasi. Sama ada dia menulis, sama ada dia bercakap, memberi instruction, ya, memberi training, membalas email, menulis WhatsApp, membalas WhatsApp. Keseluruhan time, waktu dia bekerja itu sebenarnya 95% adalah komunikasi. Managers kalau bawah sikit lagi dia kurang sikit sebab dia banyak buat technical work kan. Okay. 70% being on face to face sebelum ini ya. Sebelum ini kebanyakannya face to face 75%. Tapi sekarang ni towards IR 4.0, IR 5.0 dah banyak face to face communication ni diganti oleh mediated communication. Mediated communication kita dah tak jumpa lagi dah. Kadang-kadang bilik sebelah pun kita WhatsApp je. Kita tak pergi jumpa, tak pergi ketuk bilik kawan office kawan kita tak pergi, kita pergi WhatsApp je. So dia dah replace ya sebahagian besar face to face communication ya. Tapi seperti yang saya sebut tadi, based on saya punya research sendiri ya, PhD saya, masih lagi organisasi ni kata face to face communication tu penting. Ya, penting itu finding ya. Okay. Alright.
Okay, there are two dynamic system of communication. Ada dua sistem yang dynamic, internal dan external. Ya. They emphasize of internal. Internal ni dalam, ya, external luaran, ya. Emphasize, ya, penekanan kepada internal communication is on presenting and interpreting facts. Ya, fakta-fakta. Interpret facts. Ya, kita jelaskan fakta ataupun kita present fakta. While they emphasize of external. Ya, external communication ni is on promoting goodwill. Ada hubungan yang baik dengan pelanggan, ada hubungan yang baik dengan masyarakat, ada hubungan yang baik dengan stakeholders, ada hubungan yang baik dengan shareholders, semua tu di luar. And future business. Kalau kita tak ada network, tak ada hubungan baik dengan pihak luar, future business kita akan tak ada future, ya. Termasuk government. Jangan ingat bisnes ni non-government, ya. Dia termasuk government. Ya, termasuk governmental organisation. Walaupun kesan kepada governmental organisation ni lambat, ya, berbanding dengan profit making organisation, ya, macam bank dan sebagainya, ya. Okey, tapi tetap juga, ya, lambat laun kalau tak jaga dia akan memberi kesan kepada image kerajaan. Alright? Okey. Macam mana menentukan faktor-faktor organizational communication flow? Ya. Okey, size and structure of the organization. Apa yang kita nak tentukan, faktor apa yang boleh menentukan flow, ya, aliran komunikasi ni. Ya, size organisasi, struktur organisasi. Kalau struktur organisasi tinggi, banyak lapis. Banyak lapis, banyak tingkat, banyak hierarki, ya, maka kita kata flow tu sangat tinggi, ya. Sangat tinggi, ya, dia kurus dan tinggi. Okey, tapi kalau struktur organisasi tu flat, maksudnya ada 2 tingkat saja tapi yang bawah ni semua banyak, ya. Maksudnya arahan daripada satu je atas, yang bawah ni banyak, ya. Okey, so kita kata flat. Flat structure, ya. Itu macam arahan daripada atas tu semua orang dapat sama, arahan yang sama, ya. Tapi kalau tall structure, A bagi kat B, B bagi kat C, C bagi kat D, D baru nak spread kat bawah, ya. Jadi ada banyak tingkat. Ya, okey. So size dan struktur organisasi itu menentukan, determine factors communication flow dalam organisasi. Competition juga menentukan flow. Competition. Conflict with the external environment. Ya. Okey, and then diversity of goals. Ya, ada organisasi yang besar, dia ada diversity of goals. Matlamat dia pelbagai, banyak, ya. Okey, internal support and unity it has, ya. Support dalaman, ya, dan kesamaan yang dia ada, ya. Heterogeneous, ya. Heterogeneous ni kesamaan lah, kepelbagaian, ya. Kepelbagaian, heterogeneous of its members. Ada member yang dia tak mahir gunakan satu-satu medium. So you kena guna medium lain, 2-3 jenis medium. So itu semua akan menentukan faktor yang menentukan communication flow. Aliran komunikasi, ya. Stability of internal and external environment. Ya, stability, ya. Tak stable pun kita akan tengok communication flow kita mungkin tak cantik, ya, tak smooth, ya. Ada gangguan-gangguan, ya. So ini ialah faktor-faktor yang menentukan, yang determine, ya, communication flow. Apa communication flow? Tadi kita dah belajar aliran komunikasi, ya, dalam hal berkaitan dengan khusus ini, aliran komunikasi dalam organisasi. Okay? Alright. Okay, ni levels of communication. Saya nak you faham sikit, ya. Kita tengok dulu. Levels of communication, ya. Jangan belajar komunikasi tapi tak tahu apa dia sebenarnya yang masuk dalam komunikasi ni, ya. Okey,
Level of communication atas sekali extra personal. Extra personal ni kita tak belajar tau ya, tapi dia ada, dia wujud. Setengah-setengah orang dia boleh bercakap dengan pokok, dia boleh cakap dengan haiwan. Ya, banyak orang boleh cakap dengan haiwan kan. Haiwan faham dia cakap ya. Kamu orang yang mengendalikan haiwan-haiwan di zoo apa semua, dia ada extra personal communication. Ya. Ada orang boleh cakap dengan pokok kan. Orang Melayu selalu cakap kalau kita nak berkebun dan sebagainya ya. Kita cakap lah dengan pokok tu ya. Dia yakin ya bila kita cakap dengan pokok tu akan dengar ya, dan pokok tu akan berbuah, pokok tu akan subur ya. Dia cakap. Jadi itu ialah extra you jangan terang-terangkan dengan orang lain sangat sebab nanti silap terang nanti dia jadi benda lain pula ya. Saya terangkan ni supaya you fahamlah benda diletak kat sini ya. Okey, kita start belajar daripada intrapersonal ya. Intra ni extra tau ya. Yang ni intra dalaman. You nak motivate diri you sendiri. Tell your own self ya. Ataupun you kata pagi esok you selalu bangun lambat, selalu terlambat ya. Kelang kabut nak pergi kerja. Contoh ya. Tapi malam-malam you cakap dengan diri you sendiri, sungguh-sungguh cakap dengan diri you, esok saya nak bangun awal, esok saya nak bangun awal. Macam mana ni? Esok bangun awal, tidur awal sikit. Okay. That is extra personal. Dah bangun tidur, malas je nak pergi kerja. Cakap dengan diri, tak boleh malas, kena siap cepat. Okay, you pun pergi kerja. That is intrapersonal. Intra. Ya, nak motivate diri ni kena intra ya. Dalam saya motivate diri saya sendirilah kan ya. Nak bangun balik daripada benda yang dah jatuh ya. Memang banyak saya guna intrapersonal lah ya, termasuklah bercakap dengan Tuhan ya, bercakap dengan Allah ya, berdoa sebagainya ya. Saya memang kena cakap dengan diri lah ya. Saya nak jadi contoh pada anak-anak, saya kena buat ya. Saya tak mau malukan orang yang pernah bertanggungjawab bawa saya masuk ke dunia akademik ya. Saya kena buktikan saya boleh ya. Semua bekal-bekal tu saya cakap dengan diri saya lah sampai saya bangunlah. Ada masa saya tidur 2 jam je malam tau. Tapi badan gemuk juga, makin jaga makin gemuk. Sebabnya nak jaga tu kena minum air ya, kena makan ya, supaya tak ngantuk ya. Biasanya saya nak stay up kan, saya makan coklat je, jangan ikut lah nanti gemuk ya. Okay, tu intrapersonal, cakap dengan diri ya. Saya selalu cakap dengan diri saya, kenapa saya nak fikir-fikir sangat, saya nak derita. Dia bahagia kahwin dengan orang muda kan. Dia bahagia tak bahagia tak tahulah, I'm telling myself je lah kan. Kan, betul tak? Dia kata buat apa saya nak derita, saya nak kena bangun, saya nak kena bangkit, saya nak kena tunjuk pada dia I can make it. Macam tu lah kan. So I'm telling myself intrapersonal. Selalu dalam fikiran saya lah, kenapa lah jadi macam ni, kenapa lah macam ni. Rasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun jugalah. Tapi lepas tu kita dah fikir, kata no, tak boleh fikir macam ni ya. Okay. Last akhirnya sebelum saya habis PhD ni lah, dia jumpa anak dia lah kan. Anak dia sulung tu dah besar dah boleh pergi jumpa bapak dia sendiri semua. Dia cakap dengan anak sulung dia kata, abah sebenarnya sayang mama. Tengok kan. Saya cakap dengan anak saya, sorry lah kan. Kan, if you don't involve in whatever struggle I'm in when I'm happy, you are not the person that should celebrate with me lah. Faham tak? Kan? So bila anak-anak saya dah berjaya, baru you nak datang tengok ya. Anak saya yang sulung dah nak grad, dah 23, accountant ya. Anak saya yang kedua asasi engineering. Bukan nak bangga tau, supaya you pun kena fikir, seorang ibu tunggal membesarkan anaknya sendiri, jaga orang tua dia, boleh bukan tak boleh
Okay, Wani boleh Wani. Shalini pun boleh, semua boleh. InsyaAllah. Okay, so kena intrapersonal, cakap dengan diri setiap hari. Bila datang je benda negatif, saya kan kalau saya datang ni tu, sampai sekarang datang benda negatif ya dalam kepala otak, saya kata pergi. Kan tak ada orang pun dalam bilik saya tapi saya jadi pergi. Jangan dekat dengan saya. Saya cakap dengan diri saya. Saya kata buat je lah, ada orang menyahut di belakang. Takut kan? Tapi taklah. Betul saya cakap dengan diri saya tak tipu. Pergi, jangan kacau saya. Saya tak mau fikir negatif. So kita cakap dengan diri kita. Intra ya. InsyaAllah you boleh, you buat. Okay. Interpersonal you cakap dengan orang. Penting. Perlu juga. Ya. Tak apa kalau you stress sangat. You WhatsApp je kat I. Kalau I ada masa I baca, I reply terus. InsyaAllah. Kan. Saya ni ada banyak kelas tau. Kelas yang JA pun baru habis je 78 orang tu. Sebab hari tu first class, second class dengan you all overlap. Full time lagi. Saya ada ramai nak buat. Tapi saya reply juga kan. Message you. Faham tak? Ya? You jangan rasa macam you layan orang tu akan rugikan diri you tau. Tak. Ya? Allah akan layan kita insyaAllah. Ya? Kita kan mengadu dengan Allah kan. Allah ada ramai hamba. Okay. So, itu interpersonal. Kita perlu nak cakap sikit-sikit dengan orang. Kita nak lepas hati kita terbuku. Ya? You cakap. Okay. And then, organizational. Organizational communication ni paper kita sedang belajar sekarang. Alright. Okay. Dan organizational communication ni ada internal, operational. Maksud internal ni operasi dalaman. Komunikasi untuk operasi dalaman organisasi. Yang ni ialah external operational, komunikasi untuk operasi luaran. You dengan external environment. Dengan organisasi lain, ya, dengan policy maker, ya, dengan shareholder, ya, tu external. Okay, dengan customer, ya, customer luaran. Okay, internal ni you dengan ahli kumpulan, dengan orang atas, orang bawah you, ya, semua internal. Okay, and then ada personal communication. Apa maksud personal communication ni? Hal-hal personal yang tidak berkaitan dengan organisasi. Cerita ya, ni penting lah, semua ada ni. Ya, so ni level 1, ni level 2, ni level 3. Besides organizational communication ni, ada mass communication sebelah ni. Nampak mass communication ya. Okay, large reach, besar. Ya, surat khabar, TV, radio, ya, YouTube, ya, dan sebagainya ya. Okay. Irazi nak cakap something? Irazi? You want to say something? Do you want to say something? No. Okay, sebab saya... Tak ada pun. No pun. No. Okay, alright. Okay. No, nothing. Nothing. Okay, sebab ada naik teks kat situ. Apa dia pun? Saya dapat apa? Saya dapat Hello? apa you buat. Kalau apa you buat, saya dapat note tau dekat sini ya. Siapa nak cakap, siapa yang bagi signal apa ya. Okay. And then mass communication ni juga large reach. Dan impersonal, maksudnya dia tak personal lah ya. You boleh cakap dengan ramai orang. And then presence of gatekeeper. Ni salah eja ya, bukan gate gate. G-A-T-E, gatekeeper. G-A-T-E, gatekeeper ya. Presence of gatekeeper. Gatekeeper ni editor. Kalau TV ada orang yang slash benda-benda yang tak boleh nak disiarkan. Kalau internet ada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ya, yang tapis maklumat-maklumat yang sensor ya. Kalau surat khabar ada editor surat khabar ya, itu gatekeeper. Faham? Okay, so ini ialah communication. Faham ya? So kita belajar kat mana kat sini? Organizational communication ni. Okay? Alright? Yang interpersonal ni kita belajar kat mana? Human communication. Ya? Okay. So adalah ini semua ada ya. Okay.
Fahamlah kan? Level-level tu. Okey, ni penerangan tadi saya dah terangkan. Ni you boleh baca lebih lah. Ni extra ni dia boleh cakap dengan dog, ya, boleh cakap kucing kan. Cakap pokok. Okey, ini intra ya. Ni cakap dalam fikiran sendiri. Ya, interpersonal cakap antara rakan, antara kawan, ya, antara individu. Organizational cakap dalam kumpulan, dalam organisasi berkaitan kerja, ya. Sama ada formal atau tidak formal. Tak semestinya formal saja kerja. Kerja ada jadi boleh jadi formal, boleh jadi tak formal, ya. Tadi saya dah terangkan. Okey. Mass communication, ya. Sebelah tadi tu mass communication, halayak yang sangat luas. Ya, halayak yang sangat luas melalui jurnal, books, surat khabar, internet, TV, radio, ya. Okey, ini ialah struktur organisasi. Saya dah terangkan tadi struktur yang tinggi, struktur yang flat. Kalau struktur flat, mungkin ada ketua ni 1, 2, 3, 4 di bawah dia. Apa ni follower dia, ya. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 hierarki. Ya, biasanya kalau lebih daripada 4 hierarki tu kita kata tall lah, ya, tinggi ya hierarki ni ya. Kalau plan manager sampaikan maklumat kepada engineer dan human resource, lepas tu dia nak kena sampaikan production kena sampaikan ke supervisor kena sampaikan ke employees. Okey, macam mana nak elakkan terlalu banyak sampai maklumat ni, takut maklumat yang sampai kat bawah ni dah berubah. Jadi dia buatlah assembly, perhimpunan. Ada perhimpunan pagi, morning prayer. Ya. Jadi bos ni sampaikanlah, ya. Ucapan terima kasih, target kita hari ni apa. Bagi motivasi sikit, kena kerja keras. Okay. So, jadilah struktur komunikasi tu flat walaupun struktur organisasi tu tinggi. Okay. Dia kena pandai ya cara macam mana supaya nak elakkan daripada berlaku terlalu banyak gangguan komunikasi ya. Gangguan ni distortion, distraction, noise, tu semua gangguan. Ya. Barriers, okay. Ni form of organizational structure ya. Matrix structure lah ni, tak sama je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Senang nak lihat kan berapa tingkat ada. Okey, ini ialah flow of communication. Ni flow upward ke atas, CEO ke bawah, downward. Okey, ini vice president, ini jabatan lain, kan. Vice president ni vice president lain, vice president purple, vice president biru, vice president red. Kalau vice president biru ni, dia cakap dengan anak vice president purple, cross. Kita panggil dia diagonal. Ya, istilahnya ialah diagonal communication. Ya, okey. Kalau manager ni bercakap dengan manager jabatan lain, manager sini cakap dengan sini, horizontal. Ya, sekali lagi, vice president dia cakap dengan CEO ke atas, upward. CEO yang di atas ni dia bercakap dengan vice president di bawah dia, downward. Okay, vice president biru ni dia cakap dengan anak buah vice president purple ya. Dia cross jabatan. Maknanya diagonal. Ya. Okay. Antara jabatan sama level. Antara jabatan ya, manager A, manager jabatan A cakap dengan manager jabatan B. Cakap dengan manager jabatan C, sama level. Dia panggil horizontal. Okay. Okay, ini dia yang tadilah saya dah terangkan tu, downward, upward, lateral, horizontal, diagonal ya. Okay. Apa maksud ni downward ni? Senang ajalah. Downward tu ke bawah ya. Okay, ini ialah ciri-ciri ya downward communication, instruction, bagi arahan ya. Information about practice, procedure, feedback, performance ya. Procedure ni job instruction, rules, policies. Okay.
upward communication ke atas. Daripada executive kepada senior executive, assistant manager, manager, director, upward, semua upward, ya. Apa upward communication ni? Reporting, orang bawah nak report aktiviti pada orang atas, periodical, ya, suggestion scheme. Dekat tempat kerja ada suggestion box. Boleh bagilah suggestion apa-apa yang nak perlu diperbaiki. Tu kita kata suggestion. Sekarang ni dah tak gantung suggestion box, tapi kita ada suggestion online, ya, chatting room, ya, online. Okay. Upward communication ni, communication ke atas ni kita panggil juga sebagai open door policy. Open door policy. Upward communication ni kita kenali juga sebagai open door policy, ya, informal gathering, picnics, weekly team meetings, ya, open door. Kita buka kepada staff kita untuk menyuarakan pandangan pendapat, ya, standing committees, exit interviews, ni baca sendiri sikit-sikit, ya, ni horizontal, ya, horizontal antara sama level, ya. Okey, diagonal ni dah serangkan dah juga tadi. Cross jabatan, ya, diagonal. Okey, ni level of communication ni tadi yang dah diterangkan, ni flow of internal communication, ya. So ni adalah kesimpulan kepada apa yang kita belajar dalam chapter ni. Okey, yang ni kita belajar tadi, yang ni dia punya flow, ya. Ada downward, upward, horizontal dan diagonal. Okay, so communication network tadi kita dah tengok ada internal dan external. Okay, apa internal? Internal boleh jadi formal, boleh jadi informal. Ya. Informal tu kita panggil apa? Red wine. Okay, ni formal, upward, downward, horizontal, diagonal. Ya, mudah. Ni terangkan balik, informal, red wine. Ya, ingat, ya. Okay, ini vertical, lateral, diagonal. Secara lateralnya orang kata, ya. Itulah komunikasi. Okay, external communication. Communication is an ongoing process. Ini external, ya. Tadi dah internal lah, dalaman, ya. Saya buah juga sikit ni external, bagi faham lah dalam dan luar, ya. Tapi paper ni ialah untuk komunikasi dalaman organisasi, ya. External communication is an ongoing process, ya, tak boleh berhenti. Communication within and outside organisation, external, outside, it can be oral or written, ya. Boleh jadi secara oral ataupun secara bertulis. Ya, ini ialah form of communication di luar. Advertising, media interaction, public relation, presentation, negotiation, mails, telegram, letters. Ya, ni corporate communication, creative advertising, public relation, media, ya. With external customers, nego, telegram, letter, email. Okay, communication network tadi dah terangkan dah. Ini cuma tambahan saja, ya. Okay, selesai, habis. Alhamdulillah, habis dah chapter 7. Ada soalan? Tak ada, madam. Ada, penat Tapi mesti habis Tak ada kan? point. Saya lakukan kan? Pukul 10.08 minit. Sekarang ni kita habis 10.30 kan? 2 jam kan? Kita ada dalam 22 minit. You tahan ke kalau sambung chapter 2 ataupun you nak I record je chapter 2? Chapter 2 pula. Chapter 8 dengan 9. Untuk for this meeting, kita 3 chapter. Chapter 7, 8, 9. Ya? Betul? Itu last nanti fourth meeting kita ada chapter 10, 11, 12. Lepas tu habis lah. Habis kalau you nak sambung, you boleh sambung chapter 8. Kalau you tak nak sambung, nanti I record, I share dengan you. Record madam. Tapi you setuju tau, ni I record tau bukan apa
Rekod pun boleh. kita tahu. Misalnya macam you all macam tak ramai kan, saya boleh tengok semua, saya boleh sembang you all semua. Tapi kalau ada group yang ramai tu, kadang-kadang saya tanya dia tak dengar. Tapi lepas tu dia komplain. Betul tak? Faham tak? Group yang ramai, betul dia berlaku ni sekarang ni. Saya pening dah. Dia komplain, dia pergi komplain dekat PACE pula tu. Dia tak cakap dengan lecturer, tapi bukan kumpulan saya tahu, kumpulan KL. Lecturer lain, tapi saya penyelaras. Dia orang komplain apa ni, tiru sebenarnya, student tiru untuk exam hari tu. Rekod boleh je puan. Dia tak nak cakap saya. Kalau dia cakap saya settle luaran je. Bila cakap dengan PACE susah. Semua student 230 orang kena resit. Cuba cakap dengan saya. Kalau cakap dengan saya, kita boleh bincang tau. Kita boleh bincang kan? Saya boleh tanya dengan you, siapa yang you perasan meniru you. Kan? Saya boleh tengok jawapan dia. Betul tak jawapan dia sama dengan jawapan you? Faham tak? Kita boleh settle. Tapi sekarang ni, bila dah dismiss, kelas dah tak ada, dan saya nak kumpul balik semua student untuk exam susah. 230 orang. 9 kumpulan semester lepas. So, jangan buat macam tu. Ya, you ada pensyarah. Kan you baik dengan pensyarah you kan? Tak tahulah pensyarah lain. Saya tak tahu pensyarah lain lah. Tak tahu kan? Tapi bagi I lah. Tapi bukan student I, student KL. Lecturer dia lelaki. Tapi I ingat Dr. Hafiz tu baik. Aku tak tahu kenapa. Ya? Student tak cakap dengan dia. Student terus komplain kat PACE. Yang kena pasal I penyelaras. So kena buat lain exam. Tak apalah kan, tugas I have no problem. Cuma nanti you all yang jadi mangsa because you all dah naik kerja. You dah tak cuti kan? So I nak kena cakap dulu dengan you. Sekarang ni I nak record untuk 2 chapter tu, 8 dengan 9. Selesai I record, I upload. Okay. Tengoklah dalam sehari 2 ni I try. Ya. Record. Esok ada kerja tak? Oh, esok nak marking yang exam yang lepas. Boleh. Sekejap je. Ya, malam I record sekejap ke, I upload bagi kat you. Okay. Dengan persetujuan lah. Okay, lepas tu nanti if anything, during final exam nanti, saya bercadang saya tak nak buat final exam. Saya nak buat assessment saja. Assessment, ya. Assessment. Kalau final exam ni, tak tahulah boleh je. Nak ke? Tak nak. Assessment. Kan? Assessment. Tak nak. Final exam lah. Assessment senang okey puan. Yang senang boleh. Kalau senang, final exam. Assessment mesti tak You punya Demand position lagi, final demand exam lagi. senang ke assessment senang? Exam kamu Assessment. Assessment yang senang punya. I nak. Assessment Individu ke pairing? Itu pun nak senang puan. Tak nak yang susah. Senang. Nak group ke nak individu? Pairing. Pairing. Okay, pair. Kita buat kita punya final assessment pair. Setuju? Setuju pairing. Setuju. Nanti saya akan bagi tahu. Mungkin saya cari video. Ya, video Saya cari video yang berkaitan dengan Video. Kita ada banyak video. Saya share kat you video. Soalan objektif. Dengarlah, saya share video dekat online. Ya, you tengok video tu. Ya. Individu soalan objektif puan. Objektif tak nak lah. Ada pula macam budak sekolah. Tak nak objektif. Objektif lagi susah tau. Buat pairing assessment tu kan? Pairing. Kita buat pair. Pairing assessment. Saya rasa pairing assessment lagi more better lah. Okay, kita buat pair. 2 orang. Lepas tu, saya bagi video. Saya bagi soalan. You jawab. Based on pendapat you on the video. Okay? Macam tu. Okay, boleh setuju. Macam tu setuju Minggu next meeting ni saya dah kena prepare.
Nanti saya bagilah you tip sikit apa benda dia. Kan? So you jawab lah. Alright. So setujulah 7 dah habis. 8 dengan 9 saya. Itulah yang paling senang Puan. Siapa yang jawab Doktor, tu? assessment tu berapa lama dia punya tempoh? Assessment mana? Assessment final? Minor. Okay, biasanya macam ni. Bila kita buat assessment final, dia menggantikan final exam. Okay, setuju. Final exam tu 2 jam setengah. Tapi bila saya upload video, biasanya saya tengok video tu, kalau video tu setengah jam, Okay. so saya akan beri you 3 jam. Okay. Sebab you akan watch dulu video tu half an hour. Faham tak? And then you akan jawab kan? So saya akan bagi 3 jam. Tapi kalau you 1 jam je dah siap, you upload je lah, hantar je. Okay. Boleh? Boleh Boleh. Nanti bila selepas pertemuan keempat, saya bagi tahu tarikh you kena buat assessment. Alright? Okay. Boleh Puan. Okay, ada soalan apa-apa sebelum kita dismiss? Hari ni punya subjek, hari ni punya topik senang kan? Senang Puan. Ada masalah kan? Itulah saya kata you all lagi tara daripada saya. Kalau network ni kan, saya tak pandai sangat dah tua. Kadang-kadang nak record ni apa benda ni kan, tanya anak. Tolong mama recordkan ni ya. Tolong mama upload dalam ni ya. Tolong mama buat video YouTube ya. Sebab saya dah macam dah malas nak explore benda-benda tu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada Puan. Apa-apa pun tak apa? Ada apa? Wani mana Wani? Wani Tak ada, tidur madam. anak ke apa? Shalini anak you siapa jaga? Malam? Mak jaga. Oh, mak ada? Lepas ni I balik rumah doktor. Oh, ambil baby. Ambil Tak. Sekarang I dekat rumah Quinton. After this, going back to your rumah house. raya. Okay. Tak apalah. Sacrifice. Irin dah ada anak ke belum? Ada dah madam? Dah ada dah? Seorang. Ada. Oh, dah seorang. Dah 9 tahun dah. Lah, tahun. Zen tunjuk siapa tu Zen? Oh, awak ke? Banyak pair dalam ni rupanya. Kantoi. Padahal dia nak buat kerja pair. Irin, bagi Zen buat kerja. Jangan you pula. Buat kerja. Tak tahu dah. Saya memang suka menaip. Kenal. Okey. Irin bagi dia type Irin. Ramzi. Ya madam. Seorang je dalam ni. Ada pair tak Ramzi? Ada dah. Ada pair? Siapa pair you? You pair? Apa You pair? pair tugasan ke apa? Pair tugasan? Pair tugasan. Dengan Sulaiman. Ambul. Betul. Orang tanya pair tugasan lah. Dengan Sulaiman, madam. Sulaiman. Yes, saya. Alamak, tak fahaman tu. Kan? Blur sikit. Ayo Ramzi, ayo. Lagi. Kita tanya pair tugasan dia kena tepel lagi. Malam ni dia dah apa? Hilang dah ingatan. Jangan madam. Apa ni Sulaiman tadi driving tak sampai-sampai lagi ke? Tadi dia Mungkin driving kan dia Baru sampai Puan. baru sampai tu ada. ada dia tu Puan. Ada. Okey. Sorry Puan. Sorry baru sampai Puan. Alright. Okey. Tak apa, kita nak habis dah Sulaiman. Kesian baru sampai tapi mengikuti okeylah kan. Aisyah. Ingat Aisyah? Saya kat sini. Ada. Aisyah ada. Okay. Ada.
Suryanti? Suryanti? Ya, saya Puan. Tengok muka Suryanti. Buka Sat. Sebab saya online pakai phone. Oh, ya ke? Okey. Tapi boleh juga kan? Boleh. Okey. Apa ni? So, orang lain semua dah ada plan lah ya. Irazi Madi. Wani. Ramli dengan Sulaiman. Aisyah dengan siapa? Aisyah dengan Wani. Saya dengan Kak Wani. Okey. So, Suryanti dengan Irazi. Boleh? Okay, dengar suara anak-anak. Cucu tau. Tu dah lah. Anak murid saya first full time kan. Bila dia orang dapat anak, nanti dia orang contact saya lah. Cakap, Madam dah dapat cucu dia seorang lagi. Ramai cucu. Sat. Anak Wani ke tu? Anak Wani. Ya. Okay. So, okay lah. Nanti insyaAllah kalau lepas ni malam-malam saya ada masa, saya akan check you punya assignment. Kalau siapa yang nak upload dulu, boleh upload lah. Ya. Dah open dah. Ya. Sampai 30 kan. Saya letak situ sampai 30 sebab selepas tu saya dah kena siapkan markah. Ya. Nida nak tanya. Ya. Sekiranya jurnal kita tak menepati markah yang Nida nak, adakah penambahan assignment lain ke ataupun memang tu je markah kita? Okay. Kalau saya tak puas hati, saya akan contact. Saya akan bagi you chance sama ada you nak buat satu lagi ataupun tak. Ya, so far saya pernah ada seorang student, dia kata dia tak boleh buat, dia tak ada masa dah. Itu je lah kata dia. So, saya kata betul you puas hati jangan salahkan saya. Dia kata ya. Okay, so saya ikutlah markah tu je. Tapi kalau you rasa you nak buat penambahan, saya minta satu muka surat je biasanya untuk tambah markah. Okay? Madam, kalau ni nanti hantar awal, Madam boleh check dulu lah. Kalau you nak saya check dulu, you hantar dekat WhatsApp lah. Bila saya free, insyaAllah lepas ni saya tak ada lah busy sangat macam hari tu nak Viber kan. Hantar saya baca dekat phone. Okay? Boleh. You WhatsApp personal saya. Ya? Lagi? Ada soalan lain? Bila Shalini kenduri? Tu nampak Oh, Next year dah. Next year doktor. Jangan lupa jemput. Next year. Next year. Mesti. Baru tadi saya bagi tahu dekat Puni. Kena jemput doktor. kita orang KL tak nak jemput Kena. Kalau jauh-jauh tu susah je nak pergi, dekat kita pergi. Penang doktor, Penang. Oh ya, Penang. Kerja kat sini. Tak. Memang kami kerja pun dekat Penang juga. Oh, you base kat Penang ke? Oh, okay. Okay. Tak apalah, Penang bukan jauh sangat kan? 1.5 hour sampai. InsyaAllah kalau cuti, I boleh pergi. Sure. Kadang-kadang bawa anak dalam Penang juga. Ya. Madam, macam mana keadaan dekat Belah Utara sekarang? Belah Utara hujan. Tak, maksud saya ni COVID. Oh, COVID. Setiap hari bertambah. Saya Jitra, tapi kan yang Sivarangga tu dah tak adalah dekat sebelah sini dah okey. Cuma ya Alostar pula lah. So Alostar sekarang ni PKPD lagi ke atau masih ada 2 kampung yang PKPD. Tapi Alostar keseluruhan dah buka semalam. Okay. So maksudnya kalau di Belah Jitra tu orang dah boleh kerja lah semua macam biasa. Staff UUM
yang duduk Alostar, dia work from home. Saya nak work from home, saya pergi sebab saya duduk Jitra. Ramzi nak ke sana tu, madam. Kan. Ramzi apa? Nak Abang, datang? Datang? abang saya duduk sana. Duduk kat mana? Abang saya duduk Bukit Kayu Hitam. Kerja dekat Citra. Oh, dia So, kerja kakak Citra. Kakak ipar saya Kampung Darat, Changlun. Oh, Kampung Darat. Tiap hari saya lalu. Ha. Dia So, dia saya yang duduk Bukit Kayu Hitam, main kerja Jitra tak ada masalah. Masa yang Siva Gangga punya kes hari tu, dia cuma kena lalu roadblock je lah. Pergi balik jam sebab roadblock. Roadblock kan check pakai gelang pink tu. Sebab dia takut ramai lagi orang yang bergelang pink tapi tak quarantine. Itulah. Punidan hari ni senyap aja. Kenapa letih letih? Okey, Doktor. Okey. Okey, boleh. Alright, kalau tak ada apa kita boleh dismiss Boleh? So boleh. Okey, boleh madam. itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau saya lupa nak upload you punya nota untuk chapter 8 dengan 9, tolong remind saya ya. Okey? Kalau saya lupa you teringat you nak tengok nota kan tak ada, you can Puan tak upload lagi chapter 8 dengan 9. Alright? Okey, insya-Allah saya akan terus buatlah ya. Okey, so itu saja. All the best to you all. Buatlah. Alright, madam. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Okey. Terima kasih. Good night. Thanks, madam. Terima kasih, madam. Bye. Sudah, Bapak.